الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan oleh Allah taala peluang dan ruang untuk dapat sama-sama kita menyambung pengajian dan pembelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan alhamdulillah, pada malam ini kita juga berpeluang untuk mengerjakan salat fardu maghrib selain daripada beriktikaf kepada siapa yang belum beriktikaf. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan mereka yang dinaungi di bawah payungan rahmatnya oleh kumpulan rombongan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu. Dan Allah moga-moga Allah SWT menjadikan kita orang yang mencintai ilmu, orang yang mencintai untuk mendengar ilmu, dan orang yang mencintai untuk mempelajari dan juga memelihara ilmu itu serta menyampaikannya. Moga-moga Allah SWT juga bangkitkan kita bersama dengan kalangan para ulama di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin muslimin yang dikasihi oleh Allah, malam ni kita akan menyambung semula pada hadis yang kelima. Wa an Hafsata radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yaj'alu yasarahu lima siwa dhalik. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Daripada Sayyidatina Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha. Hafsah adalah merupakan anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang juga merupakan isteri kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Hafsah ini adalah merupakan satu-satunya anak perempuan Sayyidina Umar daripada isterinya yang pertama. Jadi sebab itu riwayat yang mendakwa dan menyatakan bahawasanya Sayyidina Umar telah membunuh anak perempuannya dan menanam hidup anak perempuannya itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Kerana Sayyidatina Hafsah ini anak perempuan dan beliau telah dilahirkan di Mekah di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, maka Sayyidina Umar tidak membunuh Hafsah. Bahkan Sayyidatina Hafsah ini hidup sehinggalah ia bergelar sebagai isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau sebelum daripada itu pernah berkahwin dengan lelaki yang lain sebelum dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau siapa pernah ingat, kita pernah baca kisah Sayyidina Umar dulu dalam hadis sebelum daripada ini berkenaan dengan bab hifzu as-sir, iaitu bab menjaga rahsia. Kalau ingatlah kan, belajar lama dah tak tahulah kan. Tak apa ya ustaz, kalau belajar tak ingat macam mana, lagi bagus daripada tak belajar. Sekurang-kurangnya kita belajar tu boleh pahala. Baik, kalau kita ingat ketika mana Sayyidatina Hafsah ini telah menjadi janda, maka Sayyidina Umar telah mempelawa anak perempuannya ini untuk dikahwini dengan Sayyidina Abu Bakar.
Tengok sahabat Nabi, dia kalau nak cari jodoh untuk anak dia, dia cari kawan dia dulu. Dia tengok, dia survey mana kawan dia yang bagus, mana kawan dia yang dipercayai, mana kawan dia yang soleh, kan? Kat masjid ni ada tak kawan over kawan? Tak ada lagi lah. Dia kata kawan aku lah yang bagi pelingkup kau, dia kata. Tak boleh percaya sangat. Ya. Mana nak tahu kawan tu jadi pak mentua. Benda ni tak mustahil. Ya. Jadi nak menunjukkan bahawasanya pernah pelawar Sayyidina Abu Bakar, tapi Sayyidina Abu Bakar nak, cuma Sayyidina Abu Bakar tak nak terima, nak jawab ya, disebabkan Sayyidina Abu Bakar pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda kepadanya dengan secara berdua. Tak ada siapa dengar. Rasulullah menyatakan, sesungguhnya wahai Abu Bakar, aku ingin untuk menjadikan Sayyidatina Hafsah itu sebagai isteriku. Maknanya Rasulullah SAW berkenan kepada anak Sayyidina Umar, tapi dia bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar saja. Baginda Nabi SAW tak bagi tahu pada orang lain. Jadi bila Sayyidina Umar beri tawaran pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tak berani nak jawab ya, sebab dia takut kalau dia terima tawaran itu, dia telah mengecilkan hati Nabi SAW. Kalau kita orang pelawar, ambil Kalau kawan tanya, pasal apa aku dah bagi tahu kat hang, aku minat kat dia, ambil. Dapat dia tawar kat saya, bukan tawar kat kamu. First come first serve lah. Tu kalau kawan zaman lah ni. Ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak berbuat demikian. Tuan-tuan tengok macam mana akhlak Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah SAW, pengorbanan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Sehinggalah bila Sayyidina Abu Bakar tak terima, Sayyidina Umar merajuk, dia tawarkan kepada Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Uthman pun terima. Tapi dikala Sayyidina Uthman terima, tiba-tiba Nabi SAW masuk melamar, terus Sayyidina Uthman tarik diri. Ini menunjukkan bagaimana hebatnya wanita yang bergelar Sayyidatina Hafsah. Kenapa hebat? Kerana sehingga 3 orang, terutamanya Rasulullah SAW, insan yang paling termulia, dan 2 manusia yang paling hebat selepas Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Uthman, telah pun meminangnya dan melamarnya. Maknanya Allah tak akan pilih pasangan yang baik, melainkan orang itu adalah orang yang baik. Sebab tu Allah kata dalam Quran, Allah kata apa dalam surah An-Nur, Allah menyatakan al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita yang baik kepada lelaki yang baik, dan lelaki yang baik kepada wanita yang baik. Okey, baik. Jadi itu sikit sebanyak berkenaan dengan kisah Sayyidatina Hafsah radhiyallahu taala anha, dan suaminya dulu bernama Khunais ibn Hudzafah. Khunais ibn Hudzafah As-Sahmi, suami dia dulu masuk Islam. Sayyidatina Hafsah ni, dia hijrah bersama-sama, cuma bila sampai kat Madinah meninggal suami dia, atau menantu Sayyidina Umar ni meninggal. Dia masuk Islam, dia meninggal akibat daripada terbunuh di dalam peperangan Uhud. Menantu Sayyidina Umar ni, suami pada Hafsah ni, terbunuh mati syahid dalam peperangan Uhud. Lepas habis peperangan Uhud itu, barulah Nabi SAW melamarnya. Ya. Okey, baik. Kita sambung. Maka berkatanya ia, Rasulullah SAW mempergunakan tangan kanannya untuk makan dan untuk minum dan berpakaian, dan mempergunakan tangan kirinya untuk selain daripada hal itu. Kata Sayyidatina Hafsah, aku melihat sepanjang aku duduk di samping Nabi SAW, kalau nak makan, Nabi makan dengan tangan kanan. Nak ambil makan pun ambil dengan tangan kanan. Bukan sekadar makan dengan tangan kanan, mengambil makanan juga dengan tangan kanannya. Kerana apa? Sebab makanan ini rezeki Tuhan. Allah SWT suruh kita muliakan rezeki ini. Ya,
Sebab itu Nabi larang kita mencela makanan. Antara zaman sekarang ni tuan-tuan, orang cela makanan, dia bagi nama makanan tu nama yang tak baik. Dalam Islam haram berbuat demikian. Ni nama apa ni? Nasi goreng bodoh. Tak boleh. Bodoh tu orang tu. Nasi goreng tak bodoh. Tapi kalau dia kata nasi goreng kosong tak apa. Ni bodoh punya nasi goreng. Dia nak kata nasi goreng tu goreng bodoh-bodoh sajalah, kosong-kosong. Tapi tak boleh bagi nama bodoh. Ni nama kutiau ni, kutiau apa ni? Ni namanya kutiau api neraka Jahanam. Pasal apa bagi nama api neraka Jahanam? Sebab dia pedas. Bubuh je lah kutiau pedas. Yang api neraka Jahanam tu pasal apa? Jadi dalam Islam Nabi menyatakan dalam hadis fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'ibu at-ta'ama qat. Baginda Nabi SAW lam ya'ib, tidak pernah mengaibkan makanan walaupun sekali. Jadi tak boleh. Nak hormat makanan, baginda ambil makanan itu pun dengan tangan kanannya, ya. Nak hulurkan makanan pun dengan tangan kanannya, nak mengambil pun sama, ya. Demikian juga dengan minuman. Demikian juga dengan minuman. Dengan ambil air, nak tuang dengan tangan kanan, nak minum dengan tangan kanan, nak hulur kepada orang jua dengan tangan kanan, ya. Tapi kalau tangan kanan kotor, Ustaz, boleh tak ambil dengan tangan kiri? Ya, boleh tak ambil dengan tangan kiri? Maka di sini ada beberapa saranan daripada para ulama. Ada ulama kata kalau kita nak ambil, kita hulur tangan kanan juga, diapit dengan tangan kiri. Sebenarnya kita ambil tapi hulurkan juga dengan tangan kanan. Sebahagian pula kata kita jilat dulu jari kita, kita tetap kena mengambilnya dengan tangan kanan kita kalau ketika itu tangan kanan kita itu berada dalam keadaan bukanlah kotor najis atau kotor-kotor, tapi kerana ada kesan sisa-sisa makanan, kita jilat dulu baru kita ambil. Jadi ada dua kaedah, ya, ada dua kaedah. Tapi janganlah ia berpada dengan tangan kiri sahaja. Kalau dia ambil dengan tangan kiri, dia suar dengan tangan kiri, makruh. Tapi kalau dia makan dengan tangan kiri, itu haram. Ada beza dia. Kalau kita ambil, kita suar atau kita beri, itu makruh sahaja. Tapi kalau kita ambil, kita makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri, maka itu hukumnya haram. Kenapa haram? Sebab ada hadis Nabi melarangnya. Baginda menyatakan fa inna syaitana ya'kulu bishimalih. Syaitan tu dia makan dengan tangan kiri dia. Dia minum dengan tangan kiri dia. Nabi suruh kita berbeza dan menyelisihi akan syaitan, ya. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi hotel, belajar protokol ni, dia bubuh kat kita. Kalau tuan-tuan perasan makan kat tempat-tempat hotel, tempat-tempat yang duduk beradab ni, dia susun saya kadang pening. Dia buat bulatan, kita nak tahu mana di air dia tuang siap dah, mana satu air saya ni, belah kanan ni ke belah kiri. Jadi saya dah biasa ambil belah kanan. Orang yang duduk sebelah sini dia kata, Ustaz tu air saya. Air saya mana? Air Ustaz yang belah kiri tu. Jadi dia dah punya protokol dia macam tu, dia susun. Garpu di sebelah kiri, pisau di sebelah kanan. Takkan kita nak makan gulu pakai pisau. Kerat tu kiri yang masuk. Itu protokol British. Jadi sebab tu kalau dia letak air sebelah kiri, kita ambil sebelah kanan dan kita minum. Kadang-kadang kita dah terbiasa ambil, dah minum sebab habis, dia tanya mana air dia. Rupanya dia kata air belah sini tak ada orang pegang. Saya ambil air sini, dia bagi kat dia. Sebab dia dah susun protokol dia macam tu. Ada setengah orang tuan-tuan, daripada muda dia kerja macam itu, dia dah susah untuk ubah. Tapi masa makan stik je lah dia makan tangan kiri. Masa makan nasi dengan kari kepala, pandai pula tangan kanan. Main makan stik jadi Mak Saleh sikit. Pasal dah susun lagu tu, dia dah biasa pun lagu tu. Jadi dia kena ubah. Ya, kalau tuan-tuan tengok orang makan dengan tangan kiri, itu dikira mungkar.
dan mesti ditegur. Tuan-tuan pergi bisik kat dia, tuan buat isyarat suruh dia tukar tangan kanan. Tak boleh kita buat diam, kerana itu mungkar. Nabi SAW pernah makan dengan seorang budak yang bernama Salamah. Nabi tengok dia makan, dia ambil dengan tangan kiri, Nabi pegang tangannya, Nabi kata, ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Sebab dia buat benda mungkar. Kalau benda tu benda-benda kecil je, Nabi biar je, ikutlah pergi nak makan je pun. Nabi kata, wahai budak, baca bismillah dulu. Kalau tuan-tuan tengok satu orang makan baca bismillah pun tak, kena tegur dia, tuan tak baca doa ni, kena tegur dia. Itu dikira mungkar. Tapi mungkar ni ada banyak kategori lah. Dia bukanlah mungkar yang qat'i. Dia dikira kesalahan, tetapi kesalahan yang dituntut untuk kita menegurnya. Kemudian Nabi kata, makanlah dengan tangan kanan wahai budak. Nabi tegur lagi, makanlah dengan yang paling hampir dengan kamu dahulu. Kalau kita makan dengan talam, orang tu hulok, ambil yang tengah dulu, tuan-tuan pegang tangan dia, tuan-tuan kata makan depan dulu, satgi kita pakat ambil yang belah tengah. Ya. Tapi pernah lah juga buat pegang tangan dia, dia marah, ya apa main pegang-pegang tangan ni, nak salam satgi lah, ini nak makan kata. Kita bukan nak salam, kita nak suruh dia makan yang mana yang paling hampir dengan dia dulu. Kenapa Nabi tak bagi yang tengah dulu tuan-tuan? Sebab ni rahsia yang kita tak tahu. Rupanya Nabi bagi tahu kat kita tuan-tuan, antara rahsia yang banyak manusia tak tahu, ketika ia makan, sebenarnya Allah menurunkan keberkatan pada setiap makanan yang disentuh dan dimulakan dengan nama Allah. Tuan-tuan nak minum, tuan-tuan mula je dengan nama Allah, berkat tu dah turun masuk dalam air dan pada makanan itu. Dalam hadis Nabi sebut, fa innaha tunzilu alaihi barakah, sesungguhnya diturunkan padanya berkat. Kalau kita ambil yang tengah dulu, berkat tu turun kat tengah, satgi dah lompong, berkat tak turun dah. Jadi sebab tu ambil yang depan, korek sampailah ke tengah, maka kita akan dapat keberkatan yang penuh yang Allah turunkan pada makanan yang kita makan. Bila berkat tu turun, apa kesannya? Kita makan sikit kita kenyang. Nombor dua, kesan daripada berkat makanan itu, bila kita makan makanan yang kita kenyang daripadanya, dia tak membuatkan kita malas dan mengantuk, tapi dia membuatkan kita rajin ibadah, mudah nak faham, mudah nak hafal. Ini satu benda yang kita kena tahu. Sebab tu Nabi juga larang kita kalau minum air, ambil duk teguk sampai habis. Berkat tak dan turun, pedih habis dah. Minum sikit, berhenti. Minum sikit, berhenti. Maka ada ruang di sana untuk Allah menurunkan padanya keberkatan. Bila berkat ada di situ, syaitan tidak dapat duduk bersama pada makanan itu, dan juga pada makanan itu adanya kebaikan. Adanya kebaikan. Yang ketiga, bukan sekadar makan tu memberi natijah kita rajin ibadat, yang ketiga sihat. Ada orang makan benda yang sama dengan kita makan, dia sakit, Allah Ta'ala bagi kita sihat. Padahal kau pun makan sama macam aku makan, pasal apa kau gaut, aku go in, dia go out, yang ni go in. Go in tu masuk tandas lah, buang air tu biasalah, mana ada orang makan tak buang air. Ini go out terus, tak boleh makan dah. Kadang-kala ia bergantung kepada keberkatan nama Allah itu, dan juga keberkatan kita menyentuh makanan dengan tangan kanan, serta keberkatan yang diturunkan pada makanan itu di bahagian tengahnya. Ini satu benda jangan pandang remeh tuan-tuan. Sebab tu anak kita, dia nak makan, tuan-tuan perhati. Bila dia makan tu cukup nilai berkatnya, insya-Allah anak kita itu banyak kebaikan
kecerdikan, kepandaian, semua Allah Ta'ala bagi. Tapi bapa mak zaman sekarang bab makan pun dia tak kisah anak dia baca ke, anak makan tangan mana ke, anak ambil mana dulu ke, dia tak rasa benda tu penting. Tapi bila anak dia gagal jawab soalan, dia marah. Padahal daripada kecil dia tak menekankan tentang soal berkat. Untuk apa yang masuk pada darah daging di dalam tubuh anaknya itu adalah perkara-perkara yang baik. Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, wa thiyabihi, juga pada pakaian. Ni kita dah bincang dulu. Kalau dalam bab pakaian, Nabi akan pakai mulakan yang kanan, kemudian yang kiri. Adapun selain daripada makanan, selain daripada minuman dan pakaian, baginda akan menggunakan tangan kirinya. Yakni apa maksud selain makanan dan minuman? Istinja. Sebab makanan bila diproses dia jadi najis, dan air minuman diproses menjadi air kencing. Maka istinja itu dengan tangan kirinya. Dan selain daripada pakaian, maknanya pada perkara-perkara yang berkaitan dengan kotoran, ya. Baik, kita tengok hadis yang ke-6. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Hadisun sahih rawahu Abu Daud wa Tirmizi bi isnadin sahih. Baik, betulkan dalam kitab tu. Dalam kitab tu ditulis bi aya minkum kan? Nun tu mati ke baris bawah? Dalam kitab tuan-tuan tu nun tu mati ke baris bawah? Mati. Baris mati. Dia kena tukar nun tu baris bawah. Bukan baris mati tapi nun tu baris bawah. Iaitu fabda'u bi ayaminikum, bukan bi ayaminkum. Salah. Betul kan ya? Baris ni. Ya? Yang memberi maksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu berpakaian dan jika kamu berwuduk, hendaklah mendahulukan yang di sebelah kanan. Hadis sahih riwayat Abu Daud, Tirmizi dengan sanad yang sahih. Ini masih lagi dalam bab yang sama, iaitu berkenaan dengan bila kita nak pakai dan bila kita nak berwuduk, maka mendahulukan ia dengan yang kanan. Sebab apa didahulukan dengan yang kanan? Sebab kita dah bincang dulu nak jadi golongan kanan. Selain daripada itu, mereka yang bila setiap kali nak pakai pakaian dia mendahulukan yang kanan, moga-moga di hari akhirat di padang mahsyar ketika bertelanjang bulatnya manusia itu, Allah Ta'ala mengenakan baginya pakaian daripada sutra syurga, juga dipakaikannya terlebih awal berbanding orang-orang yang lain. Kerana apa? Sebabnya hanya kerana dia tidak memperremehkan, dia tidak memperkecilkan dalam mengenakan pakaian. Dia sebut nama Allah, kemudian dia pakai pakaian itu dengan mendahulukan yang kanan, dan bila ditanggalkan dengan bermula daripada yang kiri. Sebab tu jangan kecilkan walaupun dalam perkara sunnah yang kecil, walaupun dalam perkara sunnah yang kecil. Bila tuan-tuan nak ambil baju, ambil tangan kanan, sebut nama Allah, bismillah. Kemudian kita masuk tangan kanan, baru kita ikuti dengan tangan kiri. Lepas dah siap pakai, baca alhamdulillahilladzi yasturu bihi aurati, alhamdulillahilladzi kafani bima yastur bihi aurati. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mencukupkan bagi aku akan apa yang telah menutupkan padanya akan auratku. Setiap kali kalau siapa pakai baju, dia baca doa ini,
Allah Ta'ala akan pelihara auratnya, dan dia takkan insya-Allah dengan izin Allah, kalau dia selalu amal sunnah ni sampai ketua pun, dia takkan jadi orang yang mendedahkan aurat. Bahkan dia akan jadi orang yang sentiasa memelihara auratnya daripada menjadi tatapan pandangan orang-orang lain. Ini penting. Sebab itu sunnah Nabi walaupun yang kecil kita buat, tuan-tuan. Kita amalkan, kita buat. Moga-moga dengan kita dahulukan yang kanan, baca bismillah, itu jadi asbab pada hari akhirat kita antara orang yang terawal diberi pakaian di padang mahsyar daripada sutera, dikala semua manusia itu berada dalam keadaan bertelanjang. Minggu lepas saya dah cerita, antara orang yang diberi pakaian ketika telanjang di hari akhirat adalah orang yang mengkafankan jenazah. Orang yang mengkafankan jenazah. Kalau tak boleh bantu untuk kafankan jenazah, dia sponsor kain kafan, dia tolong bayar kepada pihak waris kalau pihak waris tu tak berkemampuan. Selain daripada itu, orang yang memberi pakaian kepada orang yang tidak empunya pakaian. Nampak orang miskin pakai baju pun dah rosak, lusuh, kan? Kita beli pakaian, kita bagi kat dia, Allah akan pakaikan kepada kita pakaian di hari akhirat. Allah ganti balik. Yang keempat, siapa lagi orang yang antara terawal yang Allah Ta'ala bagi dia pakaian di hari akhirat? Orang yang menutup keaiban orang lain daripada dibukakannya. Dia tengok kesalahan orang itu, dia jaga aib orang itu, dia nasihat orang itu, tapi dia tak cerita aib orang itu kepada orang lain. Yang ni orang yang pandai menjaga rahsia, orang yang pandai menjaga aib orang lain. Di hari akhirat Allah nak tutup aib dia, yakni auratnya, Allah pakaikan padanya pakaian yang terawal ketika dia duduk di padang mahsyar. Di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, kita sambung pada hadis yang ketujuh. Habis dalam bab tu. Okey, saya tertinggal satu. Para ulama menyatakan, kenapakah disebutkan pakaian kemudian disebutkan wuduk? Disebutkan pakaian kemudian diikuti disebutkan wuduk. Kerana para ulama menyatakan di sini, sebahagian para fuqaha menyatakan makruh bagi seseorang yang berwuduk itu dalam keadaan dia tidak berpakaian. Sebab tu Nabi kata, bila kamu nak pakai dulu, lepas tu kamu wuduk. Tapi ketika pakai pun mula dengan kanan, ketika wuduk pun mulakan yang kanan. Tapi kalau siapa berwuduk lepas mandi dia nak wuduk terus, tak lap dengan kain tuala lagi, boleh tapi makruh. Tapi kalau dia lap badan dia dulu, bagi kering, lepas tu dia ambil wuduk, itu lebih afdal. Itu adalah lebih baik. Ya, maknanya nak menunjukkan pada kita, kalau nak dapat keutamaan berwuduk dalam keadaan menutup aurat. Tetapi maksud menutup aurat kat sini kena faham betul. Menutup aurat di sini adalah aurat yang berat. Aurat ni ada dua. Satu auratun ghaliz, satu lagi adalah auratun khafif. Aurat yang berat adalah daripada pusat hingga lutut. Sebab orang perempuan kalau nak tutup aurat ambil wuduk, lagu mana dia nak ambil wuduk? Dia nak kena basuh kepala. Kepala dia tu dah ada rambut, rambut dia tu aurat. Jadi macam mana dia nak ambil wuduk? Maksudnya kat sini, kalau bagi orang perempuan, menutup sekurang-kurangnya pusat sampai ke lututnya. Pusat sampai ke lututnya. Lepas tu dia nak ambil wuduk pun boleh dia ambil wuduk dalam keadaan demikian. Ya. Baik. Kemudian kita pergi pada hadis yang ketujuh. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina fa ata al-jamrata faramaha thumma ata manzilahu bi Mina wa nahara thumma qala lil hallaq
khudh wa asyara ila janibihi al-ayman thumma al-aysar thumma ja'ala yu'tihi an-nas muttafaqun alayh. Wa fi riwayah lamma ramal jamrata wa nahara nusukahu wa halaqa nawala al-halaq shiqqahu al-ayman fa halaqahu thumma da'a Abu Talhah al-Ansari radhiyallahu anhu fa a'tahu iyyah thumma nawalahu ash-shaqqa al-aysar fa qala ihliq fa halaqahu fa a'tahu Abu Talhah fa qala iqsimhu bainan nas. Baik, hadis ini diriwayatkan pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata bahawa ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mina, berada di Mina masa ni ketika baginda melakukan haji wada'. Nabi melakukan haji yang terakhir. Ada sebut haji wada', ada sebut haji wida'. Wada' pun boleh, wida' pun boleh. Ketika Nabi mengerjakan haji itu pada tahun yang ke-10, ada riwayat kata tahun yang ke-11 Hijriyah, baginda duduk di Mina dan ketika itu baginda hendak melempar jamrah. Kenapa Mina ini merupakan tempat melempar jamrah? Dia ada sejarah dia tuan-tuan. Dia ada sejarah dia. Di Mina itu ada dua peristiwa yang besar. Kalau tuan-tuan pergi Mina, Mina ni dia dikenali sebagai dua tempat yang famous. Satu tempat melontar, satu lagi tempat sembelih. Di Mekah hari raya Korban, semua binatang-binatang korban kebanyakannya disembelih di Mina. Kebanyakannya disembelih di Mina. Sunnahnya disembelih di situ. Kenapa? Kerana di Mina itu, apa makna Mina? Mina datang daripada perkataan munyah, iaitu maknanya cita-cita yang tercapai. Cita-cita yang tercapai. Kenapa? Kerana ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sedang berjalan daripada Mekah menuju ke, daripada Masjidil Haram, Baitullah menuju ke Mina, kerana dah buat appointment dengan Nabi Ismail alaihissalam, jumpa kat situ untuk baginda menyempurnakan perintah Allah menyembelih anak andanya Nabi Ismail alaihissalam. Agak-agak tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat appointment dengan anak, nak esok jumpa dekat kapak Masjid Kampung Lindungan, nak buat apa-apa? Abah nak sembelih kamu. Jangan lupa esok jam berapa abah? 8.30. Agak anak kita datang? Tak datang. Kita tunggu manalah budak ni. Tak datang. Ya. Jadi Nabi Allah Ismail tunggu Nabi Allah Ibrahim di Mina. Dalam perjalanan baginda menuju ke Mina untuk menyempurnakan hajatnya itu dan niatnya menyembelih anaknya, baginda telah diganggu oleh syaitan. Syaitan ganggu Nabi Ibrahim, syaitan ganggu Nabi Ismail alaihissalam, dan syaitan ganggu Hajar. Mula-mula syaitan pergi kepada Nabi Ismail, wahai Ismail, bapak kamu endui ni, masa ni lah kalau kamu nak pertahankan diri kamu. Ayah kamu dah tak sayang kamu, ada ke patut dia sembelih kamu? Dah lah jarang balik. Nabi Ismail kata, semoga Allah merejam kamu, kerana engkau datang ini adalah untuk membatalkan urusanku untuk menyempurnakan perintah Allah. Syaitan pun gagal, lari. Syaitan lari, syaitan tak boleh pujuk anak, syaitan pujuk isteri, mak Nabi Ismail. Pergi jumpa Hajar, wahai Hajar, kau tahu tak, sekarang ini Nabi Ibrahim on the way nak pergi Mina nak sembelih anak kamu. Pergi selamatkan nyawa anak kamu. Anak kamu tu kamu jaga berlari-lari apa semua penat ni, tiba-tiba suami kamu balik kerja dia nak sembelih je. Pergi selamatkan. Hajar kata, jika itu perintah Allah, aku yakini itu perintah Allah, maka tiada urusan aku padanya. Moga direjam engkau wahai iblis. Iblis pun balik. Dan sekali iblis pergi kat Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim mengambil batu dan merejam iblis dan mengatakan, umatku ini akan merejammu sampai kiamat. Sebab tu disyariatkan melontar jamrah
Selagi mana ada haji, umat Nabi SAW akan merejam syaitan itu sampai kiamat. Nah, tu tuan-tuan. Poin dia apa kat sini? Poin dia nak bagi tahu, kalau tuan-tuan baik, setan tak boleh rasuk tuan-tuan. Dia rasuk melalui anak tuan-tuan. Dia kata jangan pergi lah kuliah malam ni. Oh, taklud bawa kitab siap dah. Dia cucuk anak mai bah. Anak tak jalan, dia mai kat cucu pula kacau. Sapu kepala Tok Wan kata tak apalah, satu malam je tak mai. Cucu punya pasal. Kalau cucu pun tak jalan, dia cucuk isteri pun datang kat kita, tak pernah dia urut kaki kita. Hari kita nak pergi tu, bang, nampak kaki pun lama saya tak urut, abang mai sini saya urut. Tak jadi pi lah, boleh urut kaki. Itu contoh nak bagi tahu macam mana syaitan itu mempergunakan apa yang ada di samping kita kalau dia gagal untuk menyesatkan kita. Ya, dia gagal menyesatkan kita. Baik. Sebab itu di situ adanya melontar, dan setelah itu baginda Nabi Allah Ibrahim menyembelih Nabi Allah Ismail. Kerana itulah di sana juga di Mina adalah merupakan tempat sembelihan, ya, tempat sembelihan. Baik, kita balik semula. Kemudian kembali ke setelah melempar jamrah, kemudian baginda kembali ke rumahnya dan menyembelih korban. Kemudian ia bersabda kepada tukang cukur, balik ke rumahnya, bukan rumah Nabi kat Madinah, bukan balik Madinah ni. Maknanya baginda balik ke satu tempat kawasan rumah baginda, tempat baginda duduk yang tak jauh daripada kota Mina itu. Kemudian baginda bersabda kepada tukang cukur rambutnya sambil menunjuk sebelah kanan kepalanya. Baginda mengatakan, cukurlah bahagian ini dahulu, kemudian baru kau cukur di sebelah kirinya. Kemudian dibahagi-bahagikan rambut-rambutnya kepada orang-orang ramai. Lepas habis cukur rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut Nabi itu Nabi ambil, sahabat tak berani ambil, Nabi ambil dan Nabi bagi kat setiap orang yang ada di kalangan sahabat pada ketika itu. Pasal apa Nabi bagi? Kerana pada anggota Nabi dan pada rambut Nabi itu adanya berkat. Rambut kita tak ada berkat, tuan-tuan. Rambut kita tak ada berkat. Yang ada, tuan-tuan pergi minum kedai mamak berkat. Rambut tak ada berkat. Sebab itu ada sebahagian sahabat Nabi, isteri Nabi, mereka celup rambut Nabi di dalam air untuk bertabarruk. Kemudian mereka angkat balik rambut, mereka minum sambil berdoa kepada Allah untuk Allah sembuhkan mereka. Sahabat Nabi, mereka simpan rambut Nabi, mereka simpan. Tapi tuan-tuan, rambut Nabi ni susah nak jumpa lah. Sebab setiap orang sahabat lepas dia simpan rambut Nabi, dia tak wariskan pada anaknya. Kalau dia meninggal, dia minta rambut itu dikebumikan bersama-sama dengan mereka. Dikebumikan masuk sekali dalam kain kafan mereka. Kebanyakan sahabat buat begitu kerana mereka takut nanti rambut tu hilang, atau rambut tu dibuang, atau rambut itu telah disalahgunakan. Ya, kebanyakan sahabat buat demikian. Ya, jadi nak menunjukkan kepada kita di sini apa hukum yang kita nak bahaskan. Kalau nak sikat rambut, nak potong rambut, mulakan di sebelah kanan. Tuan-tuan nak sikat ke belah belakang, start kanan dulu, kemudian baru kiri. Dalam riwayat yang lain, Nabi kalau sikat belah tengah, kanan dulu tarik, lepas tu kiri. Ataupun kita ambil daripada kiri pergi ke kanan, boleh, tak ada masalah. Sikat ke belakang, kanan dulu, lepas tu kiri. Kalau nak potong, pergi dekat kedai. Sebab tu saya kalau pergi potong rambut, kalau orang yang potong rambut tu dia macam tak tahu sangat adab-adab ni, sebelum dia potong, saya akan cakap kat dia, potong sebelah sini dulu, trim belah sini dulu. Dia pun pelik, tapi setiap kali saya main dia dah tahu dah, mesti belah kanan dulu. Lepas tu bila dia nak start potong, saya baca bismillah, bagi dia dengar bismillah. Ush, terkejut.
Ya. Lepas daripada itu setiap kali dia nak potong, dia sebut bismillah, dia mulakan belah kanan baru dia potong. Ini juga termasuk daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada satu benda sebagai penutup dia tuan-tuan, jangan potong kanan, potong kiri, tengah simpan. Itu dinamakan qaza'. Ataupun potong tengah, kanan simpan, kiri simpan. Yang tu pun sama. Ataupun dia potong, dia buat style zaman sekarang ni. Tuan-tuan perasan, dia ambil satu mesin, dia buat line. Jadi kat line tu nampaklah kesan botak tu. Yang lain tu semua ada rambut. Yang ni pun qaza'. Nabi larang. Nabi kata nak potong semua, nak cukur semua. Jangan gabung cukur dengan potong. Jangan gabung. Kalau takat cukur bawah ni tak apalah. Ni jangan sini cukur, atas potong. Jangan. Kalau takat semua ni potonglah lagu mana design pun, dia cukur, dia tak adalah cukur separuh daripada sini. Yang tu setakat ambil sini nak trim je, yang tu dibenarkan. Ya, yang tu dibenarkan. Baik, wallahu taala alam. Insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.